Okey, aduh langgar pula. Alright, baik. Sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang belum tidur Uh, sekarang ni jam sudah pun menunjukkan pukul 1.22 pagi. Okey, kenapa pula saya live pukul 1.22 pagi ni? Walaupun saya tahu tak ramai yang tengok lah. Ada juga 2 orang. Walaupun saya tahu ramai yang tak tengok masa ni sebab ramai yang dah tidur. Kan? Saya pun sepatutnya dah tidur time ni. Kerana besok seharian saya akan buat liputan untuk MSSD Hulu Langat kategori bawah 12 tahun di SK Semenyih. Jadi siapa yang nak jumpa saya besok kalau berada di sekitar Kajang, Bangi, Semenyih, saya ada dekat sana SK Semenyih. Ni yang sampai 11 orang tak tidur lagi dah, kenapa? Mungkin kerja shift malam agaknya pada sahabat-sahabat semua. Jadi macam Saiful Amran dia kata nak dengar pasal Korea tu, nanti saya belum nak cerita ribat tu. Saya cuma nak cerita lebih dahulu sebab daripada kemelut yang kita nampak, kemelut yang kita nampak ni, saya sekarang live dulu masa ni apa cerita King Cup. Saya pun tak tengok tadi kita lawan Vietnam tak tahu, saya pun tak sempat tengok, tak tahu apa cerita, menang kalah saya pun tak tahu. Saya tak sempat nak tengok sebab hari ni saya sibuk sikit sebenarnya. Jadi cuma kenapa saya live time ni, satu sebab saya tak boleh tidur. Kenapa saya tak boleh tidur? Sebab saya baru lepas cari maklumat lah berkenaan dengan perkara-perkara yang menyemakkan kepala kita ni tak tidur lagi ni, esok mikat ayam amboi. Okay, kenapa tau? Sebab daripada kalau tengok tajuk yang saya tulis ni kan, iaitu Istaf, Astaf, MOM lah, MSN lah, PJS lah, apalah kan menang 2-0 Alhamdulillah lah menang Kita expect menang lah kot, biar apa Jepun je kan, takkan tak boleh gigit macam tu lah. Okay, so sebab memikirkan kemelut-kemelut ni lah. Okay, satu saya nak buat disclaimer. Disclaimer ini ialah nombor satu ialah kenapa saya nak bercakap pasal benda ni. Satunya sebab saya tidak berada di mana-mana persatuan, mana-mana association, mana-mana kelab di dalam Malaysia ni. Saya hanyalah Setiausaha Agung kepada Kelab Mesra Kajang. Itu je satu persatuan yang saya terlibat sekarang. Oh ya ke? Baik, terima kasih siapa yang atas respon. Saya bukan ahli kelab sepak takraw mana-mana. Saya bukan ahli pada mana-mana persatuan sepak takraw. Kecuali MBR lah. MBR sebab saya masih ahli lah kan. Saya bukan geng daripada persatuan negeri ke apa ke, tak ada. Jadi saya letakkan pemahaman terlebih awal dulu bahawa apa saja kenyataan saya ini adalah atas dasar atas dasar kita sama-sama cintakan sukan sepak takraw ni. Itu saja, tak lebih tak kurang. Dan kenapa saya bersuara tentang isu pemain akan ditamatkan kontrak apa semua ni, sebab saya kasih dan saya sayang kepada pemain-pemain negara. Dan saya risau tentang masa depan mereka, walaupun sebenarnya saya tak perlu nak risau pun kan. Sebab saya bukan abang dia orang, saya bukan bapa dia orang, latak dia orang lah kan. Boleh je saya nak fikir macam tu, betul tak? Tapi sebab kita sama-sama brotherhood dalam sukan sepak takraw ni, kita sangat menyayangi antara satu sama lain. Jadi saya rasa terpanggil lah untuk membantu di sudut mana yang saya rasa saya boleh bantu, saya bantu lah. Itulah cara dia. Dan saya pun tak pastilah saya tolong ni mencapai ke matlamat membantu tu atau berhasil ke usaha saya ni. Allahuakbar. Tu semua saya serah pada Allah Taala. Jadi saya cuba mengkaji semua aspek-aspek yang saya terfikir lah. Jadi saya melihat kepada beberapa perkataan-perkataan utama lah yang berlega di sekitar kita ni, iaitu kita mula pada perkataan-perkataan, bro, kenapa sekarang baru nak dengar semua persatuan ni? Baik, kenapa sekarang? Sebab bagi saya apa yang kita perjuangkan sejak sedekat dulu dah tercapai, iaitu matlamat kita masa tu ialah kita nak pastikan Tok Mat step down. Tu je. Benda tu jelas. Kita nak Tok Mat dan juga konco-konconya step down. Itu dah tercapai dah bagi saya. So apa yang anda sedang lihat sekarang ni di dalam PSM adalah barisan kepimpinan yang baru. Presiden sekarang Datuk Somali tak pernah pun pegang jawatan top 4 yang dulu kan. Siapa lagi? Ke semua ini mainan politik? Saya akan sentuh part tu je lagi, tak apa, later on. Cuma saya nak kata
Kenapa sekarang? Sebab macam saya katalah, matlamat kita untuk nak Tok Mat step down tu dah tercapai. Bagi saya dah tercapai dah, matlamat tu dah tercapai. Bukan kerana kita berdendam dengan Tok Mat, tak ada. Saya kalau lepas ni kalau jumpa Tok Mat pun, saya tak ada masalah peribadi dengan dia. Tapi sebab kita tak nak dia meneruskan penerajuan dia tu. Kita tak nak dia terus mengendalikan persoalan sepak takraw Malaysia sebab kita dah lihat terlalu banyak kerosakan yang berlaku dalam sepak takraw. Dan macam saya katalah, kerana ini semata-mata kita sayangkan sukan ni, tu je, tak ada benda lain tu. Saya tak menerima bayaran apa-apa daripada siapa-siapa pun, tak kisah berzaman siapa-siapa ke apa ke, tak ada. Saya takkan jadi, contohlah katalah saya contohlah orang kata, kenapa dia ni sekarang sokong PSM? Contoh kan. Baik. Saya lah, mustahil saya akan jadi ketua pengurus, ketua jurulatih. Benda tu mustahil akan berlaku sebab saya tak ada jurulatih, sijil jurulatih tahap 3. Percayalah, saya takkan jadi pemain Malaysia sebab saya pun umur dah 44, tak mampu dah saya nak main. Tengok video saya pun ramai yang ketawa. Saya tak mungkin akan jadi fisio Malaysia pun mustahil sebab saya tak ada sijil fisioterapi. Saya mustahil jadi presiden mana-mana negeri sebab saya bukan ahli mana-mana negeri. Mustahil apa lagi? Saya mustahil jadi AJK dalam PSM sebab latihan AJK semua ni setahu saya memang dah tak boleh nak dibuat berdasarkan perlembagaan yang baru. Agak-agak siapa layak. Tak apa, itu kita akan bincang kemudian. Itu kita akan bincang kemudian. Sebab dia banyak proses lagi ni, banyak cerita lagi. Cuma macam saya nak jelaskan lebih awal bahawa this is nothing to do with my personal. Saya tak ada dapat manfaat apa-apa pun sebenarnya atas apa yang saya buat ni lah. Semata-mata atas dasar kita sayang sesama brotherhood, kita sayang dengan sukan ni. That's it. Jadi macam saya kata lah, okay, kita kembali pada tajuk kita ni. So, tajuk kita pada malam ini, bukan malam sebenarnya dah pagi lah, iaitu tentang akronim-akronim. Sebelum ni jadi semua disijil, katanya je. Saya pun tak tahu sebab saya pun tak kenal sangatlah jurulatih-jurulatih kita kan. Tapi entah dia kot, wallahu a'lam. Saya pun tak tahu nak komen sebab saya pun tak pernah kursus jurulatih PSM lagi. Baik, so malam ni kita akan pergi kepada perkataan huruf-huruf akronim yang menyemakkan kepala kita sejak kebelakangan ini. Okey, antaranya ialah MOM, BJS, MSN, Astaf, Istaf, benda ni semua ni. Sebab saya percaya ramai orang di luar sana juga pun, kita pun setakat tahu-tahu gitu-gitu je. Kita pun tak banyak maklumat pun pasal benda tu. Okay. Baik, mari kita pergi. Malam ni saya nak cerita pasal dua benda dulu. Istaf dengan Astaf. Sebab kebetulan akan sedang berlangsung King Cup. Jadi, bila sedang berlangsung King Cup, tak nak kita kena faham bahawa King Cup ini turut dikendali, ditadbir selia oleh Istaf dan juga Astaf. Benda tu kita kena jelas. Okey, jadi yang bestnya ialah, yang mungkin tak tahulah, ada setengah orang mungkin bangga, setengah orang mungkin akan tertanya-tanya, iaitu untuk King Cup ni, ketua pengadil datangnya daripada Malaysia. Hebat tak hebat. Ketua pengadil datang daripada Malaysia tau, bukan kaleng-kaleng. Walaupun kejohanan tu berlaku di Thailand. Power tak power Malaysia sebenarnya. Jadi, mari kita pergi satu demi satu. So, perkataan pertama malam ni yang kita nak pergi ialah Astaf. Okey, bila saya type di Google, saya type Astaf. So, yang keluar dulu ialah, alhamdulillah, bila saya type Astaf, dia keluar Astaghfirullah. Okay, dia keluar Astaghfirullah, ada Astaf Furniture. Ui, ada Astaf Furniture, baik. Kan? Ada. Astaghfirullahalazim, lagu daripada Rehan pun ada. Tapi nampaknya dalam pilihan Google saya, bila saya type semua huruf besar, Astaf. Tak ada kena-mengena dengan sepak takraw dulu, at least. Tak apa, saya tekan enter. So, apa yang kita dapat bila saya type Astaf? Okey, yang naik atas sekali ialah ini, Astaf Sepak Takraw. International Sepak Takraw Federation. Baik. Itu sepatutnya Istaf, bukan Astaf. Kalau Astaf, dia Asia, dia bukan international. Istaf is International Sepak Takraw Federation. Pilihan yang pertama ini. Tapi nampaknya bila saya type Astaf, bawah pilihan kedua baru ada astafsepaktakraw.com. Bermaksud ada laman web ini. Okey, jom kita tekan laman web ini. Okey, sebelum kita tekan, dia ada keluar ni. Astaf, okey, dia panggil ASEAN Sepak Takraw Federation. Apa dia kat sini?
Kata, the Astaf technical team have been instrumental in demonstrating exemplary leadership and guidance in order to elevate the sport sepak takraw to become apa. Okay, baik, tak tahu. Saya klik Okay, mari kita tengok apa yang keluar bila laman web Astaf sepak takraw.com. Okay, ini dia. Ini laman web Astaf. Baik. To be honest, saya pun baru first time tengok laman web Astaf ni. Jadi, yang bestnya ialah bila anda masuk ke laman web Astaf, yang atas sekali ialah disciplinary. Wow. Disciplinary procedure dulu, mula-mula sekali. Hebat ni. Okay, so kita tengok dalam Astaf. So dia adalah laman web dia. Astaf International Sports Law Webinar. Menariknya ialah Vice Chair Sport Law and Governance Committee dia datang pada okay. Astaf orang Malaysia juga ni. Hebat ni Baik. Macam-macam ni. Bagus ni. Mana ada juga berita-berita kat sini. King Cup lah apalah. So anda boleh dapatkan maklumat-maklumat ni sebab kita perlu tahu di mana rujukan-rujukan ni lah. So dalam ni ada macam-macam ni. Virtual fight gravity lah, apalah. STL pun ada dalam ni. STL pun tu tersedia juga. Anda pun mungkin sama-sama boleh buka laman web. Toki sepak takraw. Mostly ialah YouTube lah. Okay, so siapakah pemimpin Astaf? Ini kita kena tengok. Okay, pemimpin Astaf, presiden adalah ni, Datuk Alim Kadir. Inilah kalau siapa yang nak kenal sebelum ni kan, yang banyak orang duk komen-komen. Siapa? Orang duk kutuk-kutuk lah, yang puji-puji macam-macam lah. So inilah dia, inilah presiden Astaf. Presiden Astaf bermaksud presiden kepada Asia. Asia bermaksud daripada Korea, Jepun, apa semua tu termasuklah dalam ni. Kenapa pula kamera aku makin ke bawah ni? Sekejap. Tinggi sikit. Penat duduk ni. Okay. Kemudian kita ada 2 orang lagi gambar dalam ni. Satunya ialah Honorary Life President. Maksudnya apa? Presiden seumur hidup. Caruk Arirachakran. Tak silap saya, Caruk ni adalah seorang pegawai tinggi tentera di Thailand kalau saya tak silap. Dan Secretary General bermaksudnya apa? Setiausaha Agong. Setiausaha Agong ini di sini ialah Boncai Lor Pipat. Baik. So kalau saya tak silap, Boncai ni pun ada kena-mengena dengan produk marathon lah. Dia ni owner ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Kemudian kita ada di bawah ni Yoginder Singh Dahya. Dia Deputy President ataupun Naib Presiden. Kita ada Dr. Chalam Chaiwachachapon. Deputy juga. Baik. Kemudian dia ada bawah ni Farid. Siapakah Farid? Farid ini tak silap saya adalah anak kepada Datuk Halim Kadir. Maksudnya ayah dia presiden, anaknya deputy secretary. Baik. So, adalah ni our partners ni semua, dan partners dia ada daripada macam-macam dan nampaknya tak ada apa-apa daripada Malaysia macam tu. So dalam kata lain, kita sebenarnya dalam Astaf ni memang tak nampaklah kewujudan Malaysia, sebab dalam jawatan kuasa pun tak ada. Faham? Okay. Baik. So kita tengok kalender. Kalender. Dia ada kalender ni. Okay. Yang bestnya kalender Astaf ni lah salah satu muka yang anda kenal, iaitu Syahir Rosdi. Alah, terlepas pula. Jadi okay. Antaranya lah muka yang kita sangat kenal lah, iaitu Syahir Rosdi. Ada di situ dalam poster. Baik. So kalau saya tengok dia kalender ini, setakat yang ada sekarang ni ialah sekarang dah masuk Julai. Jadi kalau ikutkan 15 sampai 23 Julai lepas ialah World Sepak Takraw Championship Iran Youth Under 19 Men and Women. Soalan saya kepada anda, tahu tak pasal benda ni? Saya tak rasa kita dengar pasal ada kejohanan ni. Baik. Kemudian ASEAN Games Guangzhou pada 10 ke 24 September.
Khabar-khabarnya game ni pun mungkin ditunda, ditangguhkan. Wallahualam, saya pun tak tahu. Asian Cup hujung tahun ini 21 sampai 27 Disember yang dijangka akan berlangsung di India. Ini. Baik. Now, persoalan saya kepada anda tentang Astaf ini ialah, sedar tak kita bahawa sebenarnya ASEAN maksudnya negara-negara ASEAN, Southeast Asia ni, tak ada satu federation pun. Yang ada ni Astaf tau. Astaf ni maksudnya dia cover Asia semua. Doha, Qatar lah, Iran apa semua tu ada. Tapi ASEAN tak ada. Tak ada governing bodies. ASEAN tak ada. Itu Astaf. Kita tengok pula apa jadi bila saya Google perkataan seterusnya adalah Istaf. Okay, bila saya type Istaf, apa yang keluar adalah perkara yang sebegini. Dan malangnya Istaf tak ada laman web. Kelakar tak? International Sepak Takraw Federation. Tak ada laman web. Tak ada, babe. Oh, sepaktakraw.org. Ada. Nah, kita tengok. Sepaktakraw.org access deny. Tak boleh masuk. Baik, kenapa saya sebut benda-benda ni Oh, ya, lupa saya nak cerita pasal organisasi Istaf. Tadi kalau kita ingat Astaf, Presiden ialah Datuk Ismail Alin Kadir. Caruk adalah dia punya deputi ke, Sekjen, Sekretaris Agung. Cuba lihat balik dalam Istaf. Anda akan nampak dua nama yang sama. Cerita je ni lah. Kelab A jadi presiden, B jadi Sekretaris Agung. Kelab B jadi presiden, A jadi Sekretaris Agung. Faham tak masalah sepak takraw sekarang ni ada kat mana sebenarnya? Saya bukan nak bermusuhan dengan siapa-siapa, don't get me wrong. Tapi saya cuba melihat balik masalah-masalah sepak takraw dunia. Saya tengok balik pensejarahan dan saya nampak sebenarnya dia bermula di sini, daripada Istaf dan Astaf itu sendiri. Saya nampak itu masalah dia. Dia bermula daripada Istaf dan Astaf. Now, bagi tahu saya, bila kali terakhir Istaf anjurkan kejohanan? Bila kali terakhir Istaf anjurkan kejohanan? Boleh bagi tahu saya? Yang mana setahu saya Istaf tak anjurkan pun kejohanan dah. Last kali saya ingat tu dah Istaf Super Series. Istaf tak ada anjurkan kejohanan. King Cup bukan anjuran Istaf. King Cup bukan. So, mari kita bawa pada satu pemikiran ni. Sorry, saya tak nak ambil lama besar sebab saya expect pukul 2 saya dah lihat lah. Iaitu, what if Istaf dan Astaf sebenarnya tak ada? Berjalan tak kita ni sebenarnya? Sebab Istaf dan Astaf tak ada buat kejohanan. Jadi, kalau diorang ni tak ada, okey ke tak okey? Sebab ingat kemelut yang kita sedang hadapi ni, Tok Mat kena gantung lah, PSM kena gantung lah, Mastaf di-sanction lah, MOM sokong PSM, PJS sokong MSC Mastaf lah, apa semua ni lah. So nampak tak masalah kita ni sebenarnya kat mana yang mengakibatkan the whole system of sepak takraw ni chaos? Saya rasa ada benda yang tak kena lah dekat sini. Sebab saya pun dah penat lah nak pointing finger. Saya pun, sebab macam saya kata berawal lah,
bagi saya apa yang saya perjuangkan selama ni settle dah tercapai dah, iaitu nak top mark step down, dan dah habis macam tu. So now kita tengok pada masalah yang lebih besar. Kenapa sepak takraw tak berkembang macam sukan lain? Saya heran. Kenapa sepak takraw tak berkembang macam sukan lain? Sukan lain yang sukan-sukan muda yang baru-baru ada pun boleh berkembang dengan cepat. Tapi malangnya sepak takraw lambat langsung progres dia. Lambat. Sepak takraw masih lagi tentang Thailand. Sepak takraw masih lagi tentang Thailand lah. Dan yang menariknya ialah saya perasan sebab lalu di timeline saya Facebook hari ni ialah proses Persatuan Sepak Takraw Singapura. Tak silap saya, mereka berjaya menganjurkan satu karnival yang berjaya mengumpulkan hampir 700 orang di dalam satu masa untuk bermain sepak takraw. Dan bagi saya itu adalah satu pencapaian yang tak pernah proses ada sebelum ni, ketika Sekjen dan juga Presiden iaitu Datuk Alim Kadir mengendalikan proses. Saya perasan benda tu dulu tak ada berlaku benda ni. Dan hari ni ketika Singapura di ban, perasan tak Singapura tak ada dalam King Cup? Singapura tak ada dalam King Cup. Kenapa sebab rupanya Singapura juga kena ban dengan, tak tahu lah staff ke staff, saya pun tak pasti. Tapi yang saya perasan benda tu berlaku tanpa sentuhan Datuk Alim Kadir kepada proses. Dan ketika proses membuat keputusan untuk menggunakan bola Gajah Mas, mereka berjaya menganjurkan event yang besar. Baik, saya mohon anda komen sama adakah anda tahu atau tidak benda yang saya katakan ini. Kalau tahu, tolong komen tahu. Kalau tak tahu, sila komen. Tak tahulah, first time dengar. Cuba komen tengok, saya nak tengok. Ke sambil dengar ni mata terlelap nak tidur, tak tahulah. Kan saya bebel seorang-seorang juga. Cuba komen, tahu ke tak tahu. Kalau ada depan saya ni fan daripada Singapura, boleh juga tolong komen. Betul tak apa yang saya cakap ni? Sebab saya tak pernah tengok semeriah itu event di Singapura. Ya, walaupun saya dah lama tak balik Singapura. Tapi saya mengikuti perkembangan sepak takraw di Singapura. Dan saya lihat event baru-baru ni, wow, itulah satu event yang besar untuk sebuah negara yang taklah besar mana sangat Singapura ini. Dapat mengumpulkan hampir 700 orang at one time is somehow near to what we did dengan KFC utusan dulu sebenarnya. Itu satu benda yang besar. Rasanya Thai is the playmaker. Hadi, saya tak pelik benda tu sebab mungkin penguasaan monopoli maraton contohnya. Tapi macam pandangan saya tak nak hanya bercerita pasal kita punya kawan ni, tak tahu jadi tak tahu. So saya tengok Singapura mengalami perkara tu. Dalam kata lain, tanpa Datuk Alim Kadir di Singapura berjaya buat satu benda yang besar. Faham tak maksud saya? Dan apa yang kita sedang alami kemelut hari ni, nak tak nak memang kita terpaksa kaitkan dengan Datuk Alim Kadir kerana kebanyakan kenyataan, kebanyakan surat, kebanyakan siaran media datangnya daripada Datuk Alim Kadir. Dan ada yang mungkin kata, bukan kau dulu ada live dengan Datuk Alim Kadir ke? Betul, saya memang ada live dengan dia. Dan saya bercakap tentang perkara yang kita bualkan masa tu lah. Mana benda tu macam tu lah. Tapi bila saya tengok balik, saya telusuri balik semua masalah-masalah ni. Dan kita bercakap atas dasar rasional. Saya tak cakap dalam bentuk emosi. Saya tak bercakap atas dasar, macam saya cakap awal lah, saya tidak berpihak di mana-mana kerana saya bukan ahli di mana-mana. Tapi atas dasar kita sayangkan sukan ini. Saya rasa ada something wrong dengan perkara ni. Nampak tak? Something wrong. Macam ada benda yang tak kena lah sebenarnya dengan the whole thing ni. Jadi sebab saya belum pergi kepada akronim yang lain ni, PJS, MOM, apa semua, saya belum pergi betul lagi. Saya boleh cerita pasal Astaf dan Istaf. So sepatutnya laman web yang anda saksikan tadi, sepatutnya Istaf lagi cantik, betul lah? Sebab Istaf ialah international, betul? So sepatutnya Istaf punya laman web lebih gah. Sepatutnya publication, saya terbayangkan mana laman web Istaf ni sepatutnya, okey, mari kita buat perbandingan lah. Kita tengok FIFA. Kita nak cuba adil lah kan? Tak apa. Saya malam ni bukan sesi nak bantai-bantai orang, tak ada. Saya cuma just sebab saya tak boleh nak tidur kerana otak saya berfikir dalam bentuk yang macam ni lah. Okay, macam ni FIFA. Okay, come. Saya Google FIFA. Okay. So, kita tengok FIFA. Bila saya bubuh FIFA, yang keluar dulu macam-macam orang FIFA. Tapi FIFA ada laman web. Mari kita tengok laman web FIFA. Okay, nampak tak?
Bila kita kata laman web FIFA, saya pun first time masuk laman web FIFA ni. Bila pun saya kata memang nampak visi, apa fungsinya saya start. There you go. Okay, so kita tengok kat sini FIFA punya laman web. Okay, structured. Dia ada competition, ada about FIFA, women food, apa, perempuannya lain, social impact, development, technical, legal, world ranking. Complete, babe. Lelaki punya ranking, perempuan punya ranking, latest news apa semua. Dan dia bukan hanya bercakap pasal satu circle saja, dia bercakap pasal the whole world punya development. This is world class. Now I'm questioning staff. Apa yang world class ni pasal staff ni ya? Saya tahu. Sebab saya tengok kejohanan di contohnya di Switzerland. Saya tengok kejohanan di Jepun contohnya. Tak ada persentuhan staff dekat staff lah, especially tak ada persentuhan staff kat situ. Penyediaan tu apa pengadil ke apa ke tak ada. Geng-geng Australia pun sama, dia buat sendiri je. So apa fungsi staff ni sebenarnya? Ini persoalan besar. Sebab yang kita tengok, yang kita duk gaduh-gaduh sebenarnya. Dan I am very sad lah tentang kita punya gaduh-gaduh ni semua. Which is sebenarnya tak perlu pun nak bergaduh-gaduh ni. Masalah siapa bawa siapa. So imagine kita berdepan dengan masalah yang macam ni just because of kita dinaungi, I don't know whether kita masih dinaungi tak, tapi kita dikendalikan oleh dua badan yang kita sebenarnya pun tak jelas. Bang, apa punca kekalahan Malaysia dengan Korea? Limit. Punca kalah. Satu sebab awak tak main. Kalau awak main mesti menang. Punca senang je. Korea konsisten training dia. Pemain dia konsisten. Liga dia konsisten. Jadi dia ada player yang konsisten nak dihantar. Dia put effort banyak. Dia dapatlah result. Itu je. Semudah tu. Tak pening-pening pun sebenarnya. Ya, dia dapat result lah. Dia put effort. Dia dapat lah. Itu je. Kan? Okay, so back to the question. Sebab saya tak nampak peranan staff ni. Itu yang masalah dia. Contoh paling besar, ketua pengadil untuk King Cup yang sedang berlangsung sekarang ni adalah Zubir. Zubir ni adalah dulunya pengadil PSM lah. Pengadil PSM. STL kita biasa tengok muka dia. Jadi dia ketua pengadil bang. Ketua pengadil King Cup bang. King Cup ni anjuran siapa sebenarnya? Staff ke? Staff ke? Ke Thailand? Faham tak maksud saya? Jadi King Cup, Piala Raja Thai adalah satu penganjuran oleh Thailand. Buktinya, Thailand menyekat live daripada negara lain. Tak boleh buat live pun. In fact, ada video saya pun kena ban. Terima kasih atas sepatah isteri. Tak tidur lagi. So, persoalannya ialah, macam mana pengadil daripada Malaysia boleh jadi ketua pengadil dekat King Cup? Hebatnya. Faham tak maksud saya? Jadi, siapa yang dictate? Adakah staff ni peranan dia tu je? Dictate. Mana program staff? Apa yang dia dah buat? Selama anda tahu perkataan staff dan astaf, tolong tulis dekat ruangan komen. Apa yang anda tahu mereka dah buat? Mungkin saya tak tahu, mungkin anda tahu. Tolong kongsikan. Sebab saya tak boleh tidur ni, saya fikir, apa yang staff dengan astaf buat lah sebenarnya? Saya tak jumpa. Apa yang mereka buat? Tolong komen. Saya tak tahu apa yang staff dan astaf dah buat setakat ni. Kalau kita kata mereka adalah governing bodies, apa yang mereka dah buat? Itu yang saya nak tahu. Jadi kalau anda tahu, tolong komen. Saya tak jumpa. Nak kata khusus kepengadilan, khusus kejuratian, saya rasa ada. Tapi taklah selalu sangat. Tak kerap sangat lah. Kan? Tapi saya rasa itu very small punya benda lah. But diorang buat Star Super Series sebelum ini. Tahun bila? Saya tahu Star Super Series, saya sebut tadi. Tahun bila kali terakhir anda dengar Star Super Series? Berlangsung di mana? Siapa yang tanggung kos penganjuran itu? Itu semua kita nak tahu. Dan selepas itu apa? Sebab Thai League berjalan. Malaysia, well, setidak-tidaknya STL berjalan lah. So staff apa World Series ke apa ke, mana event dia orang, mana kejohanan dia orang. Itu perkara yang saya nak lah. Macam saya kata, saya mungkin tak tahu, mungkin anda tahu, tolong share dengan saya. Benda tu yang saya nak tahu terlebih dahulu. Baik, jadi
Di sini baru kita akan mula lihat staff, kemudian kita ada pula akronim lain-lain macam PJS. Saya ingat 2016 lah kan Malaysia menang tu kan, kat Melaka tu lah. 2016 tu, lah Skopek tu. 2016 macam tu lah, 2016 lebih kurang macam tu lah. Okay, so ini masalah dia lah. Jadi bila saya melihat kita mengalami desakan-desakan daripada staff, penggantungan, ya, saya adalah orang yang dari dulu, sedekat dulu, yang kalau anda mungkin kenal saya berdawal, anda tahu apa yang saya perjuangkan. Anda tahu saya adalah orang yang sangat konsisten mengkritik PSM. Tak percaya, pergi dekat Facebook, type. Saya suka je benda-benda macam ni. Okay. Saya suka nak buktikan benda ni. Dekat Facebook, kalau kita type PSM, okay, kalau kita cari, bukan dekat apps lah, kalau anda pergi kat laman web kan, type PSM kan, anda akan jumpa saya punya tulisan kritik kepada PSM tu yang banyak sebenarnya. Sebab kita nampak mereka ni dulu memang problematik di zaman Tok Mat lah. So macam saya kata, kita dah alhamdulillah lah, kita lihat perubahan tu dah berlaku. Tok Mat dah tak lagi. So tak tahu nak thanks tu siapa, thanks to staff ke apa ke. So kalau ikutkan, saya boleh je nak thanks staff sebab dah berjaya menggugurkan Tok Mat. Saya boleh je nak cakap macam tu kan. Tapi by right, saya terfikir lah, apa peranan staff dengan staff ni ya? Sebab kita tak nampak sangat dia punya peranan dia. And bila kita search information pun tak banyak pula. After all, they are structured tau. Staff ni dia structured lah by right kan. Saya Bola Rotan TV, saya seorang-seorang tau. Saya seorang-seorang. Tapi at least you can find any information di Bola Rotan TV ni daily basis. Setiap hari akan ada input daripada saya. And me myself alone, saya tak ada funder, saya tak ada apa pun, tapi hari-hari saya boleh update benda. Tapi struktur seperti staff, suam. Kita tak nampak dia bergerak sangat. Yang ada hanyalah konsisten tentang isu-isu ini, dan yang bestnya pula, isu-isu ini melibatkan beberapa negara saja, yang specifically tentang Malaysia. Singapura kita tak dengar sangat, tahu-tahu je dah kena gantung. Saya dengar ada pula dispute di antara dia orang ni dengan Filipin. After all, saya dengar Filipin pun turut bertanding untuk jawatan presiden. Staff saya tak sure, dalam Kongres akan datang. Tapi saya berani jamin lah, mesti kalah Filipin ni, kerana dominasi orang lama Istar ni lah, Tok Alim Kadir, berapa Boncai lah, apa semua benda ni, Caruk lah, apa semua ni kan, which is saya percaya dia orang ni akan mengekalkan kuasa lah. So if benda ni berkekalan, sebab mereka ni orang yang sama untuk tahun-tahun yang terdahulu, adakah anda rasa senario sepak takraw dunia, sepak takraw Asia akan berubah? Komen. Adakah akan berubah? Kalau orang yang sama, adakah akan berubah? Adakah dengan Datuk Alim Kadir masih di situ, anda rasa sepak takraw akan berubah? Kalau cuba komen. No. Adakah akan berubah? Atau inilah, sama je. Sebab cerita dia, kalau anda menggali lubang yang sama, tak kira dalam mana pun, anda masih di lubang yang sama. Faham tak? Anda takkan dapat lubang baru. Anda hanya akan berada di lubang yang sama. So, same question here. Adakah kita akan jumpa benda yang baru selepas ini? Sebab yang saya diberitakan bahawa Izan kata no. Jadi seorang agree dengan saya. Sebabnya saya dapat tahu Datuk Alim Kadir akan bertanding jawatan Presiden pula staff. Mana dia akan ketepikan Caruk, sebab Caruk dah tua macam tu. Lepas tu dengar staff pun akan diambil alih oleh salah seorang pada anak dia juga. Dengar-dengar macam gitu. Bayangkan 3 orang, dia, anak dia 2. Farid dengan Taufik silap saya. Dia 3 orang. Daripada sebuah negara yang sama, Singapura. Dia orang cuma tamakkan kuasa. Nazmi, okey, saya suka komen macam ni, tamakkan kuasa. Bermaksud bila kita nak kuasa, kita boleh melakukan sesuatu, betul tak? Masalahnya ialah, kita nampak mereka ni ada kuasa, tapi dia tak buat. Itu yang saya tak faham. Kalau bisa macam yang sama, sepatutnya result sama juga. Ya, saya setuju dengan Zedi. Sebab cerita okey, katalah dia ni gila kuasa. Fine, gila kuasa. Then you already had the power. What's the result? Apa yang you buat dengan power tu? Faham tak? Maksudnya kalau awak ada kuasa, saya bagi awak, Boncai tak bertanding. Saya tak tahu. Saya tak pasti. Tapi yang saya dengar, Datuk Alim Kadir
mengimpikan jawatan presiden tu lah. Istaf. Gitu. Atas direction membawa sepak takraw ke Olimpik lah, apalah macam tu lah lebih kurang. Jadi kita boleh expect lah new president of Istaf sebenarnya. Dan bilakah kali terakhir anda dengar statement daripada presiden Istaf yang sekarang pun, Caruk ni? Tak ada tak kan? Semuanya daripada Dato' Lim Kadir, betul tak? Jadi will you provide the different result then? Saya rasa itu persoalan yang besar yang kita nak tanya. So mungkin video saya malam ni mungkin sounds like satu criticism lah kepada Dato' Lim Kadir and the gang. Up to you lah nak digest macam mana pun. Tapi trust me, sebagai orang yang mencintai sukan ini, saya tak rasa kita akan ada different result. Kita hanya akan berdepan dengan perkara yang sama setiap kali. Sebab saya tak nampak the new direction from anyone, daripada situ. And mungkin ada yang kata saya tak tahu pun Dato' Lim Kadir macam mana. Well guys, saya sebelum ni kerap je ber-WhatsApp dengan dia. Selalu bincang-bincang banyak hal pun. Jadi nak kata saya tak kenal Dato' Lim Kadir, tak boleh lah. Apa ni, saya dari dulu minat sukan sepak takraw, tapi kalau macam ni je tak mustahil orang boleh lupa. Ya. Lupa mungkin tak lah sebab ada banyak benda YouTube, Facebook kan. Tapi hilang minat lah. Ataupun yang lebih malang lagi, yang hilang interest tu adalah sponsors. Takkan tak ada orang talent macam ni. Ada, saya rasa mesti ada punya. Sebab sudah-sudah dia akan pusing dengan circle tu jugalah. Dia akan pusing dengan circle tu. Okay, so now, itu tentang Astaf dan Istaf. Jadi saya rasa mungkin anda juga boleh buat carian-carian lah berkaitan dengan Istaf dan Astaf ni. Saya rasa macam berada sepak takraw history kita ni pun banyak konten. Banyak juga sumber-sumber sejarah yang boleh diketengahkan. Sebab saya tak banyak bahan lama-lama. Sebab saya tengok berada sepak takraw history kita ni banyak sejarah yang ada di banyak paper cutting. Mungkin dia boleh kongsi lah tentang Astaf dan Istaf ni. Tapi to be honest, saya agak kecewa lah bila saya belik tentang Istaf ni. Sebenarnya saya agak kecewa lah dengan apa yang Istaf punya progress lah sebenarnya. Sebagai contoh, 2012 tak silap, saya pernah ke Singapura. Saya pergi pejabat Dato' Lim Kadir. Kita bercerita pasal bola, soft material yang digunakan untuk budak-budak. Sampai hari ni masih tak nampak. Lastly, Figo yang come out pula dengan bola itu pun nak, dia tak pergi sangat dalam keadaan yang kita pun tak nampak mana produk tu sebenarnya. Tapi kita dengar berita-berita tu. Saya Putera Durgani ada share sebelum ni pasal bola tu, tapi kita tak nampak lah di mana. So apa effort Istaf yang terkini yang mungkin anda boleh kongsi dengan saya? Saya pun tak nampak. Apa? Yang buat apa? Apa perkembangan semasa? Selain daripada masalah-masalah ni. Yang kita dengar paling kuat pun cuma nak buat yang pasal acara campuran lelaki perempuan. Which is bagi saya tak bukanlah besar sangat benda tu. Jika mereka ini di top management Istaf, benar-benar saya ingat sukan sepak, cuba beri pada muka-muka baru. Okay. This is comment by Zaidi Jamaluddin. Okay. Saya suka dengan idea yang macam ni. Muka baru lah, apalah. Benda ni memang selalu dicakap oleh ramai orang. Tapi persoalannya, siapa muka baru ni? Siapa watak-watak yang anda boleh sebutkan? Boleh komen, boleh tulis komen. Siapa nama-nama yang anda suka nak cadangkan untuk membawa sepak takraw ni ke satu stage yang lain? Exclude nama saya, jangan masukkan nama saya. Kalau tak nanti semuanya akan jadi benda kelakar je. Exclude nama saya, listkan siapa orang-orang macam ni dan kita cuba bawa nama tu ke atas. Saya mungkin akan cuba hubungi mereka, tanya pendapat mereka. Mungkin saya cuba popularkan mereka pun kalau perlu. Sebab kita suka nak sebut ni nama-nama, bawa orang muda, orang muka. Siapa? Itu benda dia, siapa? Sebab nak tubuhkan persatuan daerah pun demam. Nak buat kelab-kelab taman berdaftar pun sepi. Orang muda kita suka main, tapi nak berpersatuan, nak berkelab, ini lemau lah benda tu. Apa ni? Okey, yang tu kena listkan. Memang dah agak dah beruakan soalan tu. Kan? Benda tu macam dia. Sebab siapa? Kita tak tahu siapa. Presiden Gastak tu, tapi lupa nama dia.
Datuk Zuraidin gitu. So nampak tak? Okey, contoh macam Presiden Gastak. End up dengan dia pun withdraw. Dia pun tarik diri bila bertanding presiden. Macam mana? Faham tak maksudnya? Jadi dia ada power, dia ada sumber, pun dia withdraw. Bayangkanlah orang macam saya yang tak ada apa-apa ni. Bayangkanlah kita yang sama-sama tengah menonton ni yang hanya sekadar penonton lah. Apa je yang kita boleh buat pun. Inilah dia persoalan-persoalan besar. That's why yang ada orang-orang yang atas jawatan macam Caruk lah apa semua, Boncai semua ni, dia orang ni orang ada sumber. So dia buatlah apa yang dia buat, dan malangnya apa yang dia buat itu tidaklah banyak memberi manfaat kepada istaf dan staf. Jadi kesimpulan benar-benar okey, dah kedua Allah terlebih lah. Okey, S penutup. Yang bab PJS, MOM, MSN ni saya sambung kemudian pada pukul 2 pagi. S penutup. Mari kita bawa kepada satu isu ini, iaitu wajarkah ASEAN maksudnya ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipin, Thailand, Kemboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Indonesia, mana lagi negara? Lebih kurang saja ada 11-12 kot, lebih kurang negara-negara ASEAN. Membentuk satu entiti baru. Sebagai federation atau satu persekutuan bagi membawa Timor Leste punya juga lagi, untuk membawa satu gagasan sepak takraw dalam bentuk yang berbeza. Sebab tak silap saya lah, saya mungkin silap sebab saya tak follow sangat bola sepak, tapi tak silap saya bola sepak ada dua entiti, AFC dengan AFF kalau tak silap, sebab kebetulan baru ni yang kita menang AFF saya silap sebab saya tak tengok bola sangat. So tak silap saya, untuk bola sendiri pun ada dua entiti, AFC dan juga AFF. So ASEAN kita masih belum ada, yang ada Asia. Jadi if ASEAN ada satu entiti baru untuk menggerakkan, to govern, untuk mentadbir sepak takraw, why not? Betul tak? So katalah Thailand tak berminat nak join contohnya, AFF Asia Tenggara kan, AFF Asia Tenggara kan, macam tu kan. Jadi mungkinlah kita ada macam tu. So katalah Thailand tak minat, sebab Thailand kata aku tak mau join, dia kata Kap Kongko I don't want to join, contoh dia cakap macam tu Jadi kita masih boleh jalankan, dan Thailand pun tak nak join game tu, cantik lah kita pun boleh melawan dengan negara-negara serantauan. Kita dengan Indonesia pun tough juga sekarang ni, betul lah Jadi kita boleh ada league sendiri. So imagine kalau kita ada ASEAN, kalau kita ada ASEAN lah kan, kita ada game 4 negara pun lah yang organize tahun. Katalah Malaysia tuan rumah sekali, Singapura, Filipin, Indonesia. 4 ni je lah pun yang organize. At least kita punya scene sepak takraw grand tau. Jangan baca 4 event ni semua national squad yang ada ni saja. It can be bawah 18 tahun, bawah 16 tahun, kategori veteran. Bayangkan kejohanan sepak takraw veteran ASEAN. Tak pernah ada tu benda tu. Betul tak? Kejohanan sepak takraw bawah 16 tahun ASEAN. Mana pernah ada? Benda tak pernah ada. So kalau saya presiden Astaf contohnya, this is the thing that I will do. Faham tak? Tu je. Tapi yang kita dengar hanyalah, kau aku gantung, kau ni aku gantung, kau tak boleh. Ingat tak macam apa weh dia ni? Dan yang lebih malang lagi yang saya dengar, wajar bro, kenapa macam bro kata ASEAN tak ada persatuan. Dari situ nampak populasi bulan sikit-sikit demi sikit. Cuma misalkan adakah Astaf ganggu? Okey. Adakah Astaf Istiadah ganggu? Baik, persoalan ganggu ni apa? Apa yang Astaf Istiadah boleh buat? Dia boleh kunci dewan? Tak boleh. Dia boleh nak saman ke mahkamah? Kita bukan ahli gabungan. Kalau bukan ahli gabungan, dia tak boleh ambil tindakan atas kita. Faham tak? Dia bukan, kita bukan ahli gabungan. Macam mana nak ambil? Contoh macam apa yang kami lalui dulu lah. Macam Bola Rutan dengan PSM. Kan? PSM menghalang kejalan KFC utusan. Apa kita buat? Jalan je. So, kita tahu PSM bukan boleh kunci pun stadium Paruh itu. Kau nak buat apa? Sebenarnya nak buat Roblox tak boleh, atas kuasa apa? Tak
Tak ada pun. Asta Istaf. Ni kejohanan KL Open. Dia boleh halang ke pemain Thailand datang tu? Tak boleh pun. Siarkan pula berita tu pun. Boleh Asta Istaf ambil tindakan? Tak boleh pun. Dia nak boleh buat apa? Dia boleh buat apa je sebenarnya. Dia boleh buat apa je atas kapasiti apa? Dia nak sama persatuan. Dia nak sama atas kapasiti apa kalau kita bukan ahli gabungan? Tahu tak? PHM sekarang ni dah bukan ahli gabungan Istaf-Astaf. So what? Make it new lah. Apa susah? Proses pun dah kena ban. Then dah selamat dah 2 negara dah. Filipin pun soon kena ban. Khabar dah 3 negara dah. Bukan bawa Astaf-Istaf. So dia nak buat apa? Faham tak? And macam saya persoalan tadi, if Astaf dan Istaf tak ada pun dalam dunia ni, tak wujud pun Astaf-Istaf dalam dunia. Oh, Haziq Nurali pun tengah menonton tak tidur lagi dek. Kau tak ada kelas ke besok? Kalau lah Astaf, dia awak dekat UPSI dah tengah training. Tidur awal, besok training. Okey, kalau Istaf dan Astaf tak ada pun dalam dunia ini, ada siapa-siapa terkesan tak? Tak ada kan? Tak ada. Bola Gajah Mas ada, pakailah. Apa dah? Marathon tak nak jual kat kita. Lantak dia yang rugi. Kalau dia nak untung, dia jual kat kita. Tak nak, sudah. Faham tak maksud saya? Maksudnya, dia tak ada satu benda pun dia boleh nak halang. Contoh macam awak tak ada lesen, awak bawa motor. Awak bawa dalam kelapa sawit. Polis nak pergi tangkap awak. Tak ada pun kan? Dan, macam mana? Sebab awak bukan lalu jalan persekutuan. Dan macam itulah. Singapura okey. Singapura okey lah. Jadi, nampak tak? Jadi, at least katalah 3 negara boleh start dulu. Kita buat kejohanan 3 negara. Malaysia, Singapura, Indonesia. Contoh kata. Bawah 18, bawah 16. Grand weh benda tu. Grand. Benda tu akan jadi grand. Trust me, grand. After all, Singapore punya currency strong. Waalaikumsalam Rafi orang kecil. Singapore punya currency pula besar. Untuk dia berbelanja di sebuah negara macam Malaysia dengan Indonesia yang currency kita lebih rendah. Apalah sangat sebenarnya. Jadi, mereka buat program. Mereka mesti nak player negara diorang pun keluar beraksi, betul tak? Jadi kena ada kejohanan lah. Tapi perlukan modal. Atau tu Nazmi saya kata. Perlukan modal, tak ada masalah. Sebab macam sekarang ni kita buat kejohanan-kejohanan pun. KL Open baru ni saya diberitahu bahawa belanjaan KL Open ni pun mencecah hampir 40,000. Ada Istaf? Ada Astaf bantu? Tak nak. Jalan tak event? Jalan, no problem. Faham tak? Pasukan-pasukan besar, Kerinci hantar pasukan, dia untung tak? Tapi sebab apa? Dia buat keluar duit. Sebab apa? Dia tahu ada sesuatu benda yang boleh diraih. So, kalaulah 3 negara ini bergabung, ni baru cerita Malaysia, Singapura, Indonesia. Contohnya, kita bergabung, share resources. Sebagai ahli gabungan, contoh dah satu federasi baru kita panggil kata apa? ASEAN Sepak Takraw Community, contoh katalah. ASC, contohlah. ASEAN Sepak Takraw Community, contohlah kita kata nama tu. Yuran gabungan tahunan setiap tahun kena bayar $1,000 contoh kata. And everybody can find any sponsorship related because setahu saya memang sebenarnya sponsorship boleh dapat pengecualian cukai. Benda ni memang boleh berlaku. Sukan yang lain pun sama tapi diorang dapat penajaan berjuta-juta. Why? Sebab dia tak ada masalah-masalah yang macam ni. Dia boleh dapat sponsors untuk event lagi besar. Bola sepak lagi mahal bang. JDT boleh dapat sponsor besar kot. If sukan tu nak dapat sponsor besar, dia kena besarkan sukan ni. Barulah orang boleh lah. Tapi dengan langkah terkebelakang Astaf-Istaf, we are going nowhere. Sebab tu atas nama King Cup, maka Raja Ki Siam mungkin ada terlibat lah. Menyebabkan SAT, saya nama dia SAT ke? Sports Authority Thailand kalau tak silap, SAT kot rasanya. Dia orang pun tak nak ada kuasa lah untuk mengarahkan supaya penajaan macam ni berlaku. So, saya mohon pertimbangan semua. Adakah idea penubuhan satu entiti baru lah, Federation ASEAN ni, supaya kita lebih structured lah. Kalau tak, sampai bila-bila King Cup ni ialah tentang Thailand saja. Saya tak memusuhi Thailand. So, our friends from Thailand, no worries. We are not against each other. But we want to develop this sport to better standards because we love and care about this sports. Okay? So, hopefully, you can understand this better because if I'm not mistaken, in Thailand also, there are separation among sepak takraw lovers. Which is, say for example, the navies,
and the authorities of sepak takraw Thailand, right? Satu idea benar dan setuju. InsyaAllah kita ikhtiarlah sama-sama. Saya percaya ada jalan lah, ada sinar di hujung jalan. Sebab kalau kita sekadar nak bergaduh-gaduh pun tak jadi apa sebenarnya. Maksudnya kena ada muncul tanding antara negara ASEAN dan mula bersatu. Negara masing-masing kena keluar bajet untuk buat Liga ASEAN, tak perlu memberikan astaf. Ya, betul. Itulah dia. So, tanpa astaf dan istaf, kita bukan asnaf. Faham? Ingat perkataan saya ni. Tanpa astaf dan istaf, kita bukanlah asnaf. Faham tak? So, kita boleh usaha pun sebenarnya. Kita boleh usaha pun sebenarnya. Apalah masalah. Sebab penganjuran sepak takraw ni bukanlah makan modal yang sampai macam F1 MotoGP tu. Saya bagi contoh mudah. Sebenarnya, untuk penganjuran sepak takraw, dana juga boleh datang daripada kementerian yang bukan berkaitan dengan sukan. Kalau di Malaysia ni contohnya dengan MOTEC. MOTEC ni ialah Kementerian Pelancongan Malaysia. Yang mana MOTEC terus ada dana untuk penganjuran sukan yang melibatkan negara-negara luar datang. Sekiranya dia akan adalah dia punya data tu, berapa ramai pemain daripada negara ni kena datang sekian, sebab dia akan tengok return on investment tu sebenarnya berbaloi ataupun tidak. Setahu saya beberapa tahun dulu arm wrestler dia orang buat kejohanan dekat sini, MOTEC bagi dana 600,000 untuk penganjuran pertandingan arm wrestling bang. Sepak takraw at 600,000, besar weh. Okey, sila timbang komen ini. Ingat, tanpa astaf dan istaf, kita bukan asnaf. Macam tu. Rasa perlu seseorang yang berpengaruh kuat untuk ni. Saya percaya insya-Allah boleh tu. Disebabkan itulah sebabnya jauh ketinggalan banding sekarang contohnya badminton sepak takraw. Okey, ya, betul. Sebab tu masalah dia. Okey. So siapa yang berpengaruh? Benda tu kita boleh cuba fikirkanlah nanti. Sebab after all election pun dah dekat. Saya percaya ramai orang cuba jadi champion lah dalam hal ni. Cuma kita kena mula melakukan sesuatu lah. Jaringan-jaringan kita. Sebab di dalam bola rutan TV pun sebenarnya kita punya jaringan besar. Kita ada rakan-rakan daripada Indonesia. Kita ada rakan-rakan daripada Singapura, Thailand, Filipin. So, boleh bayang tak? Contohlah ni bodoh-bodoh punya kira lah. Katalah kita pun cari effort. Kita buatlah dekat Batam. Sebab sahabat-sahabat kita di Batam pun aktif. Ataupun kita buat di Jakarta. Sebab kita pun dah pernah ke Jakarta sebelum ni. Fine. 3 regu daripada Malaysia. 1 regu open, 1 regu bawah 18, 1 regu wanita contohnya. 3 regu. Satu negara 3 regu sudah yang banyak. Kita pergi ke Indonesia, okey. Negara mana nak join? Come, buat. Tak kisah. 1 hari punya event pun tak apa. 2 hari punya event pun tak apa. Sebab hari ni publication sangat powerful. Menggunakan platform sosial media yang ada. Semua orang share. Trust me, it will be millions. Soalannya ialah ramai yang menonton bola rutan TV pun nak tekan button share pun kena ikut. Pernah tekan tak button share? Pernah tak share video saya? Kalau tak pernah tekan button share pun, macam mana kita nak kembangkan benda ni? Jadi, dia bermula daripada anda, dia bermula daripada saya, dia bermula daripada kita semua. Ingat, tanpa istaf dan astaf, kita bukan asnaf. Sedap tagline tu. Okay guys, 2:20 pagi. Saya nak kena rehat dulu lah. Sebab besok MSSD Hulu Langat perlawanan besok dijangka bermula jam 8.30 pagi. So siapa yang pagi-pagi nak tengok live besok, bawah 12 tahun, tengok adik-adik kita bergasak, ataupun mungkin nak menonton anak saya main, Evan Mikael, dia akan main di perlawanan yang ke-6. Maksudnya seperti 3 court, mana second round lah dia akan main macam tu. So kita saksikanlah sama-sama. Besok kemungkinan anak saya akan lawan regu anak orang asli, kalau saya tak silap. So kita tengoklah macam mana, okey ke tak okey. Alright, so terima kasih kepada yang menonton. Share kalau perlu, PM kalau anda ada idea. InsyaAllah kita cuba buat sesuatu untuk sukan kesayangan kita ni. Alright, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.